Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Bersaudara Tuan Imam Ustaz Adli, Ustaz Zul, pegawai masjid yang sempat hadir bersama, pengurusi Tuan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan tuan kuasa, pimpinan-pimpinan masyarakat tempatan, hadirin hadirat, kaum ibu, kaum bapa, tuan-tuan guru, cikgu-cikgu, sidang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada pagi ini, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dengan melaksanakan amalan-amalan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan segala amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala buat kebaikan kita dunia akhirat insya-Allah taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita menyambung kembali pengajian kita yang lalu kita dah melihat pada minggu yang lepas, iaitu doa ketika mana kita masuk ke dalam tandas ya. Kemudian kita dah melihat sedikit iaitu tentang larangan berzikir dan berbicara di dalam tandas. Pertama sekali nak beritahu makruh hukumnya dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah untuk berbicara dan berzikir ketika sedang menyelesaikan hajat, baik di tengah padang pasir mahupun di dalam bangunan, dalam hutan ke, padang pasir ke, ataupun dalam bangunan, dalam laut pun sama. So ada jenis kita ni dekat dengan laut, mungkin kita duduk dalam laut tu lama je kan, mungkin kita memikirkan itulah kaedah terbaik dan sebagainya. Asalkan dalam keadaan menyelesaikan hajat, maka hukumnya adalah makruh. Makruh ni maknanya makruh ni dibuat macam mana tu, dibuat berdosa ke dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibenci oleh Allah SWT, ditinggalkan lebih baik, dapat pahala ya. Jadi lebih baik kita tinggalkanlah. Ini berlaku untuk semua bentuk zikir ya, dan ucapan. Semua bentuk zikir dan ucapan, maknanya dilarang bercakap pun. Kan dia kata tadi dilarang berbicara dan berzikir, maknanya segala bentuk ucapan dan bentuk zikir semuanya dilarang. Tengok YouTube macam mana Ustaz? Sekarang ni, zaman sekarang dah canggih ya, semua nak pergi sekarang ni, semua orang nak pergi jamban, semua bawa handphone kan. Sama ada main PUBG, main game dalam tu, ataupun dia tengok YouTube ke Instagram ke dan sebagainya, ataupun dan sebagainya lah. Tu macam mana keadaan dia. Itu bukan budaya orang beriman tuan-tuan ya. Itu bukan budaya orang beriman lah. Tapi tuan-tuan nak buat tu tak adalah orang kata ya, nak katakan ya haram tu tidak lah. Tapi hukum makruh. Berbicara ni tak kisah lah ya. Berbicara ni dianggap kita berbicara dengan benda tu ya, dianggap kita ni berinteraksi dengan benda-benda macam tu, maka hukum tak boleh. Sebenarnya makruh, bukan saya kata haram ni, makruh. Makruh tu lebih baik tinggal. Kalau haram nanti dah jatuh peringkat berdosa ya. Tu. Ini berlaku kepada semua jenis bentuk zikir dan ucapan, kecuali ucapan darurat. Ucapan darurat, minta tolong macam saya kata tadi ya, minta tolong, darurat ni semua dibenarkan. Ya, apa benda yang tak dibolehkan akan jadi dibolehkan ketika berlakunya darurat. Tak kisahlah apa bentuk darurat pun, terjatuh ke dan sebagainya lah. Tak ada air dalam jamban contohlah. Ni musim tak ada air. Tuan-tuan apa ya? Tadi ada satu masjid masa bulan 1 tadi, bulan 2, awal bulan 2 tadi saya pergi dekat masjid tu ngajak Tok Imam lepas wirid, lepas masa wirid lah, wirid maghrib kan, kita nak apa kan, wirid maghrib. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Dalam hati saya kita daripada bawah kita dengar kan, ini minta hujan, ini minta alih hujan ni, ni minta alih hujan.
Seorang kita ni dia tak nak tutup hujan tu kan, dia suruh minta alih lah kan? Minta alih hujan. Tak sampai 3 minggu ni awal bulan baru, minggu lepas saya pergi, dah judu alaina judu alaina judu, dah minta hujan pula. Saya kata gila agaknya ni. Lepas tu saya ceramah maghrib, saya cakap je, saya pelik Tok Imam ni. Saya kata 3 minggu sudah saya datang sini, bukan main lagi. Allahumma hawalaina, ya Allah gua alihkan hujan ni, pergilah situ pergi sini dan sebagainya, macam-macam lah. Ni dah hari ni pula saya dengar pula dah minta pula hujan. Ini dah macam mana nak cerita ni, dia kata. Macam mana cerita ni? Macam itulah hati manusia ni, macam itulah dia kata. Kan, kejap Tuhan bagi tak gomar juga, kan ditarik kadang pun marah juga. Macam mana nak buat ni kan? Dah panas melampau, dah tak boleh lah apa semua, dah tobu tak boleh hidup apa semua. Jadi macam-macam masalah lah. Jadi orang kata tu sebab kali minta pada Allah kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tak boleh ikut selera kita ya tuan-tuan kan. Tengok hujan, orang mengeluh kita, dah sekarang musim hujan lah Tok Imam, bacalah sikit doa alih hujan ni. Orang tu ada kepentingan dia nak alih hujan tu kan. Majlis kahwin cucu lah, ni kahwin anak lah sebagainya, semata-mata anak kahwin dia suruh alih hujan tuan-tuan. Kan? Suruh alih hujan. Jadi tak adalah sebab itu kan. Kita ni terimalah apa Allah Ta'ala bagi kepada kita tuan-tuan kan. Bukan nak khabar apa. Darurat ni tengok pada keadaan. Jangan ikut selera kita kata darurat tak ada kan. Macam musim air tak ada dan sebagainya. Itu kalau dalam toilet tu memang dah tak ada air. Jadi kita boleh minta orang ambilkan air. Itu boleh percakapan ketika darurat. Ucapan ketika darurat. Tuan-tuan ketiba kejang dalam jamban tu, kejang berbuih pula. Maklumlah dah tua-tua ni urat semua kejang kan. Kita tak tahu tuan-tuan kan, tak tahu. Sebab tu kena sentiasa waspadalah. Waspada. Jadi boleh. Kejang ni bukan kata dalam toilet aja. Dia kat meja makan, mana-mana pun. Maklum dah berumur tuan-tuan baru ni pun ada satu imam duduk makan dengan saya dekat lepas kuliah lah. Lepas kuliah tu pergi tengok orang terlantar 4 tahun. Dia dah kejang macam tu lah, kejang lah. Tok Imam tu sampai rumah orang tu, Tok Imam tak masuk. Tok Imam kata, Ustaz Syukri, saya tak masuk. Kenapa pula? Saya bau busuk yang teramat. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba hidung saya ni bau busuk. Tapi saya masuklah rumah tu. Tak apalah, saya masuklah. Imam tu tak masuk, dia duduk luar. Saya masuk. Masuklah. Masuk, bacalah 2-3 ayat baca. 2-3 ayat baca. Lepas tu saya keluar. Tok Imam dah tunggulah duduk. Ni ada teh tarik semualah. Duduk kan kat depan rumah. Tuan rumah siapkan lah. Lepas tu Tok Imam kena macam minor stroke. Tiba-tiba dia tumbang. Dia macam badan dia kejang, dia lemah, lembik. Lepas tu dia tumbang kat meja tu. Tumbang kat meja tu. Tumbang kat meja tu maknanya tiba-tiba lah. Ni orang ramai ni. Dia ada ni kat meja makan ni. Tumbang. Tok Imam terus tumbang. Masa sebelum dia nak tumbang tu, saya sempat pegang bahu dia. Kita pun baca ayat Quran, kita pun tepuk dia punya bahu. Tepuk bahu dia. Selang dah lebih kurang 1 minit tu, dia tegak balik. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba badan saya sebelah ni. Saya kata punca stroke pun boleh disebabkan oleh benda yang kita rawat tadi tu. Saya kata maknanya benda tu lah ahmar. Rehul ahmar, angin ahmar. Akhir tuan ni kira nasib baiklah berlaku depan mata saya kata. Kira tu sebenarnya boleh. Boleh dini. Jadi dia kena sekejap je. Tuan dia tengah duduk tu, tengah tu terus dia tumbang habislah. Sedar ni tapi dia tumbang lah. Itu kalau macam tu tuan-tuan keadaan tu, saya kata tadi tak kira masa. Dalam jamban ke, meja makan ke, asalkan darurat, perkara tu dibenarkan. Tuan-tuan nampak orang tu dalam jamban, dia jatuh macam tu, tuan-tuan bacakan doa, hukum dia boleh.
Ya, maksud saya ni nak beritahu hukumnya boleh. Jangan nak tunggu apa semua kan. Jadi tuan-tuan nak gelabah pula, tuan-tuan nak tunggu, bawa keluar. Dan bilik air ni licin tuan-tuan. Kan kita gairah nak tarik orang tu keluar kan, kok kita pula tergelincir sama pula 2 kali 5 pula dengan dia orang. Panjang cerita dia. Jadi kalau boleh dibawa keluar tu lagi baiklah. Tapi kalau tak boleh, jangan tuan-tuan paksa tuan-tuan pergi apa dan sebagainya, ya. Cukuplah kita flush apa yang patut. Kalau najis tu kita buangkan dulu najis tu. Kalau toilet tu apa bowl tu kita tutup dulu. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, ustaz macam mana saya nak berwuduk dalam bilik air yang memang ada tandas, memang ada tempat buang air dan sebagainya. Jawapan dia ialah bersihkan dulu najis-najis yang kita dah buang tu, bersihkan, kemudian tutup tutup najis tu, ya, ataupun tutup tempat tu, barulah kita angkat wuduk. Aku kepada yang rumah dia bilik air dia campur sekali lah, ya. Kalau ada bilik air yang khusus ataupun pipe yang khusus untuk kita berwuduk, silakan, itu adalah lebih baik. Itu adalah lebih baik tuan-tuan, ya. Jadi maksudnya macam itulah, ya, berwuduk ni tempat yang bersih, ya, tempat yang suci. Jadi kalau kata tak ada ataupun tak ada kemudahan, maka boleh saja tuan-tuan berwuduk di dalam bilik air itu tadi dengan syarat-syarat tersebutlah, ya, syarat-syarat tu, ya. Melainkan dalam toilet yang memang khusus untuk buang air besar dan sebagainya kan, memang khusus untuk dia, itu ada sedikit, ya, larangan ataupun tegahan lah daripada para ulama. Dia kata lebih baik cari tempat yang lebih baik, ya. Maknanya keluar daripada bilik tu terus ambil wuduk di tempat lain, macam itulah. Okey. Kemudian para sahabat kami mengatakan jika bersin tidak perlu membaca alhamdulillah. Itu tak perlu, sebab itu bukan darurat. Ya, bersin dalam bilik air tak perlu baca alhamdulillah. Sendawa tak perlu baca. Ya, bersin tak perlu baca, sendawa pun tak ada hukum. Mana ada dalam Islam sendawa baca alhamdulillah? Tak ada hukum kan. Jadi maksud saya ni nak bawa satu analogi ni. Yang pertama tadi ada hukum, ya, ada hukum pun kita tak boleh nak jawab, apatah lagi yang tak ada hukum. Tu. Kemudian, ya, tidak perlu menjawab salam dan tidak perlu menjawab azan. Tidak perlu jawab salam dan tak perlu jawab azan. Habis orang bagi salam, ustaz apa semua, menjawab salam tu kan wajib. Itu pada orang yang tidak ni, ya, pada orang yang tidak dalam keadaan berhadas, ya, sedang berhadas dan sebagainya, tuan-tuan kan. Menjawab azan pun, sedangkan jawab azan ni pun hukumnya apa? Ya, sunat muakkad. Maka macam mana nak buat tuan-tuan? Maka itu pun tidak dibenarkan di dalam semasa kita sedang menyelesaikan hajat kita. Semasa, okey, semasa ni maknanya tengah termenung tu lah, ya, tengah termenung tu. Jadi kalau tuan-tuan tengah jalan tu tak ada masalah. Ya, tengah jalan semua tak ada masalah. Yang memberi salam tidak berhak untuk dijawab. Makruh, hukum makruh ini adalah makruh tanzih dan tidak diharamkan. Makruh tanzih ni maksudnya makruh berat lah, tegahan, ya, bentuk tegahan, larangan. Tapi bukanlah orang kata maksudnya sampai berdosa, sampai peringkat haram, berdosa dan sebagainya, ya. Cuma tegahan, tidak digalakkan untuk kita lakukan, ya. Itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah. Okey, apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah di dalam hati dengan lidah yang tidak bergerak, ianya dibenarkan. Kalau dalam hati semuanya, dalam para ulama setuju, sepakat, ya, hukumnya dibenarkan. Semua jumhur ulama setuju, ya, asalkan dalam hati semua boleh, ya, dalam hati semua boleh, dengan syarat lidah tak bergerak dan sebagainya, ya. Lidah tidak bergerak, itu semua dibenarkan. Demikian juga yang dikerjakan ketika melakukan hubungan, demikian juga yang dikerjakan ketika melakukan hubungan suami isteri, sama juga. Orang baca doa sebelum bersama isteri kan. Sedang bersama, kita tidak berzikir masa tu. Apa nak dizikirkan ketika bersama dengan sedang bersama kan. Jadi maknanya sebelum dan selepas itu memang satu galakan dalam Islam lah, memang satu galakan.
Okey. Jadi maknanya itu secara rambang lah tuan-tuan kan, berkenaan dengan hukum ketika mana di dalam ketika mana kita sedang berada dalam situasi menguruskan hajat kita. Itu maknanya buang air besar ataupun buang air kecil lah. Okey. Kemudian Nabi SAW sebut, man rajulun bin Nabi SAW wa huwa yabul. Marra rajulun bin Nabi SAW wa huwa yabul. Marra ni apa dia? Jalan. Ya, seorang orang jalan lah. Jalan. Ya, dia jalan, seorang lelaki dekat dengan Nabi SAW, dan ketika itu Nabi wa huwa yabulu. Yabul tu maknanya Nabi sedang buang air. Laki ni lalu dekat Nabi, Nabi sedang buang air. Nabi sedang buang air. Jadi orang Arab ni padang pasir, kita tak boleh cakap apa ya, dia punya tu terbuka. Ya, padang pasir ni tak kisahlah, dekat pokok ke, dekat semak ke, dekat mana-mana lah. Ya, sekarang ni toilet kita ni memang dah cantik, dah dipercantikkan dan sebagainya. Dulu macam tu lah. Ya, jadi tak ada masalah ya. Falam yuradda alaihi. Falam yuradda alaihi. Ya, orang tu wasallama wa huwa yabul, beri salam kepada Nabi sedangkan Nabi pada waktu itu sedang buang air. Maka Nabi SAW buat apa? Falam yuradda. Ya, falam yuradda alaihi. Nabi tidak jawab pun. Nabi ni tuan-tuan ya, Nabi itu sebagai contoh. Sedangkan Nabi mengajar bahawa salam itu wajib dijawab. Tapi sampai satu peringkat Nabi tak jawab. Bila Nabi diam begitu menunjukkan bahawa Nabi itu menunjukkan bahawa ya, benda tu adalah satu yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Okey. Namun begitu diam itu bukan maksud Nabi kata haram. Itu yang ulama buat hukum. Ya, bukan kata diam itu maksudnya haram. Ya, tu dia. Ya, diam tu maksudnya haram. Contohlah, ya, contohnya ada orang dia berzikir sebelum tidur. Bacaan zikir sebelum tidur. Tak ada kata tidur malam. Maknanya siang pun boleh. Bacaan zikir sebelum tidur, contoh gitu kan. Maknanya sebelum tidur siang pun boleh baca zikir tu. Tak semestinya malam. Mana macam tu. Maknanya dia open keumuman hadis. Dia panggil bahawa hadis tu bersifat umum sebab tidak ditunjukkan khusus mestinya malam. Mestinya malam, contoh gitu. Ya, mestinya malam. Jadi maknanya sebagian ulama mentafsirkan dia kata boleh. Jadi macam tu juga dalam keadaan macam ni Nabi dia diam. Bila baginda diam ni, maka diam baginda itu membawa maksud yang pelbagai. Sama ada baginda benci, ya, sama ada baginda ya macam-macam lah, tak suka ataupun tak dengar dan sebagainya, macam-macam. Jadi terpulang kepada pentafsiran tu dan ulama mengkaji tu. Akhirnya hadis ini dikuatkan dengan ketika mana lepas dia tak jawab ni, maka dia tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dia kuat balik. Tadi dia buka. Kan dia ni kali ni dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghadap Nabi yang sedang buang air kecil, lalu aku mengucapkan salam kepada baginda, namun baginda tidak jawab salamku sehingga baginda selesai berwuduk. Baginda angkat wuduk lepas buang air, angkat wuduk dulu, kemudian baginda pun datang kepada aku. Tadi aku bagi salam kan, tapi kemudian baginda datang kepada aku. Kemudian baginda jawab apa? Inni karihtu. Sesungguhnya aku benci. Karih tu aku tak suka. Karaha ni maksudnya tak suka. Ya, inni karihtu an azkurallaha ta'ala illa tuhrin. Aku tidak suka berzikir melainkan aku berada dalam keadaan bersuci. Aku tidak suka berzikir melainkan berada dalam keadaan bersuci. Maknanya Nabi suka berzikir dalam keadaan bersuci. Nabi tak suka berzikir dalam keadaan tidak bersuci. Itu dia. Okey. Jadi inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai satu dalil bahawa bukanlah bercakap ataupun berzikir ketika itu adalah satu benda yang haram terus, tetapi dihukumkan sebagai makruh tanzih, ya, iaitu sebagai sesuatu yang tidak digalakkan, yang tidak digemari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau adalah tuan-tuan terdengar, ya, lepas-lepas ngaji ni orang berzikir ke dan sebagainya, bercakap telefon ke, menjawab telefon dan sebagainya, maka kita anggaplah itu makruh tanzih. Ya, makruh tanzih tuan-tuan. Ya, tu. Ni lain, isu semasa lain. Isu semasa ni contohnya macam baru-baru ni adalah, ya, salah satu, ya, orang yang dikenali orang lah, ya, telah ubah suai tubuh badan dia. Maka banyaklah para mufti menegur tindakan salah seorang daripada, ya, pengusaha ni tadi yang telah menukar jantina. Ya, dia tu tuan-tuan kan, adalah beberapa mufti tegur. Tiba-tiba ada beberapa mufti juga pertahankan dia. Contoh gitu. Dia kata orang tu tak boleh dihukumkan neraka ataupun syurga, sebab itu kerja Allah, dia kata. Ya, kita ni kena dakwah, kita ni kena ni lah, tak boleh lah kita nak, ya, kata dia ni mestinya dia tukar gender tu dia akan masuk neraka, semestinya ini dah meraban kan. Sebab itu bukan makruh tanzih. Itu bukan makruh tanzih, itu haram tuan-tuan. Jadi seorang mufti dia mesti tahu bezakan benda tu haram dengan makruh. Benda makruh itu kita boleh bincang, tapi benda haram kita kena cegah kalau kita ada upaya. Itu ada beza. Ya, betul tak tuan? Bayangkan sebuah negara, nama negara Islam, undang-undangnya pun undang-undang Islam banyaknya, yang majoriti pun orang Islam, tak boleh ambil tindakan pada seorang. Tak boleh nak sekat seorang. Seorang kan lemah sangat nampaknya, macam jadi satu bahan ketawa kepada seluruh dunia tentang kita ni tak berjaya langsung. Seorang pondan menghuru-harakan negara kita. Setelah dia menghuru-harakan negara dunia, pergi ke tanah suci Mekah sampai dia memalukan Saudi, hari ini dia memalukan kita pula. Dan ada mufti pula bergaduh sebabkan orang ni. Contohlah, tu maksud saya. Jadi saya nak cakap tentang situlah. Saya tak mau nak ulas banyak, tapi saya cakap kena faham apa itu makruh tanzih, apa itu hukumnya haram. Kena tahu. Kan, man ra'a minkum munkaran, kalau kamu nampak benda mungkar depan mata berlaku, falyughayyiru, kewajipan kamu mengubahnya dengan kudrat, dengan kuasa yang kamu ada. Fa illam yastati', kalau kamu tak mampu, fa bilisani, dengan lisan kamu. Kalau tak mampu, dengan hati kamu. Jadi kalau rasa hati kita lemah, iman kita lemah, jangan keluar surat khabar, jangan keluar statement yang menyokong tindakan-tindakan tersebut. Itulah maksud saya. Tuan-tuan kan, maksud saya janganlah keruhkan lagi keadaan macam tu. Ya, pada saya sokonglah kalau pihak berkuasa nak ambil tindakan kepada ni. Tapi saya tak sokong, ya, orang kita kata jangan kira apa, tak semestinya pondan tak boleh masuk ke dalam syurga dan sebagainya tuan-tuan, ya. Ini syurga neraka ni pun kita pun tak boleh nak kata apa kan. Memang milik Allah, tapi kita ni, perilaku kita ni macam mana? Adakah selari dengan keredaan Allah? Contohnya orang tak solat, dah terang-terang dia tak solat, macam mana nak buat? Takkan nak kata orang tak solat pun boleh masuk syurga. Habis kita nak cakap macam mana? Sepatutnya kita menggalakkan orang supaya menjaga solat, kan? Supaya menjaga solat tuan-tuan kan. Sebab kita tak tahu hujung nyawa kita ni macam mana, kan? Kalau kita solat pun nak hujung nyawa dalam husnul khotimah pun serba tak mungkin, sebab kita tak tahu macam mana kita mati besok. Apatah lagi kalau tak solat. Kita nak berlandaskan kepada beberapa cerita. Contohnya orang pembuat maksiat, itu beberapa cerita, tidak menggambarkan sebahagian besar cerita tuan-tuan. Itu sekadar motivasi, dorongan kepada kita, ya. Tetapi dalam dunia ni terlalu banyak. Tuan-tuan bayanglah, saya sendiri tuan-tuan, contohnya macam itu hari Khamis, saya merawat 20 orang. 5 daripadanya imam. Imam ni semuanya ada.
Semuanya ada. Dia kata saya dah lupa-lupa semayang Ustaz. Yang datang semua cakap, Ustaz saya jadi imam, saya dah lupa-lupa solat. Saya dah lupa-lupa bacaan Quran. Kadang-kadang saya baca kuliah ayat hakifrun pun boleh lupa. Kadang saya baca doa kunut boleh lupa. Rakaat saya makin menjadi-jadi. Saya imam ni. Maka bila kita tengok, maka banyak gangguan keturunan. Kan? Keturunan punya inilah. Tuan-tuan bayangkan, ini masa dia hidup tuan-tuan. Agak masa dia meninggal macam mana, kita tak boleh tahu, betul tak? Sebab tu saya kata tadi, yang elok pun nak meninggal pun belum tahu lagi tuan-tuan, apatah lagi yang dah terang-terang tak elok. Kita kena tarik dia kepada jalan yang betul. Maksud macam tu. Jadi kalau boleh, janganlah mufti-mufti bergaduh disebabkan oleh kerana benda-benda macam ni. Pada saya lah selesaikan. Tapi kena faham, itu bukan makruh tanzih, itu hukumnya haram. Haram ni kerja tuan-tuan berat lagi. Kena cegah tuan-tuan ya. Kalau nampak orang minum arak kat tangga tu, takkan tengok aja. Tuan-tuan tengok, tak boleh minum arak ni, nanti masuk neraka. Datang seorang pula, jangan cakap tak semestinya orang minum arak tu masuk neraka. Punyalah bergaduh pula. Ni orang minum arak tak selesai ni. Dia melepak ke tangga ni, kita pula yang gaduh pula. Imam 1, imam 2 dah gaduh pula. Dia kata tak semestinya orang minum arak masuk neraka. Ya Allah, kan minum arak tu kan boleh bawa kita ke neraka. Tak semestinya. Tak faham bahasa kau ni. Kan? Tak faham bahasa. Orang cakap boleh bawa ke neraka. Boleh bawa ke neraka. Dah terang-terang dosa besar kan. Itu kita kena cegah. Ada bergaduh pula dia kan. Sensitif. Apa imam pernah minum arak kau? Sekejap. Gurau je tuan-tuan ya. Okey, ada apa soalan setakat ni? Ada apa soalan? Cikgu? Mana cikgu? Cikgu. Ni apa ni, imam lama lah, mungkin dia terlupa dan sebagainya kan. Ketika musim kemarau, dia baca Allahumma awalna wala alaina, Allahumma hawa alaina wala alaina, dia baca. Jadi saya pun tahulah kan. Jadi saya diam, tak ikutlah. Dia tengok ada orang ikut ya. Lepas tu saya pun, lepas selesai saya pun jumpa makmum masjid tu dengan terang. Pasal saya tu silap tu kan. Patut minta hujan, bukan itu kita siahkan hujan ya, jauhkan hujan. Apa pendapat Ustaz? Yang ikut tu yang imam sekali, adakah dia berdosa ke ataupun sebagainya? Maksudnya tak kena cara ke? Patut judu alaina judu kan. Muzik marah. Dia pindah tu. Ya. Okey. Sebenarnya pertama tuan-tuan kena faham maksud Allahumma hawalaina wala alaina. Hawalaina ni maksudnya keliling. Ya Allah, ya Allahumma hawalaina, ya Allah, turunkan keliling kami dan bukan ke atas kami. Keliling kami maksudnya dialih lah tu. Maksudnya kalau nak hujan, jangan hujan ke atas kami, hujan ke keliling lah. Allahumma hawalaina, ataupun yang tu. Ya, kemudian yang keduanya hawalaina juga membawa maksud ubah lah. Ya, ubah tuan-tuan, tapi lebih kuat kepada keliling, ya, keliling. Sebenarnya Allahumma hawalaina wala alaina ni pun kalau ikutkan betul-betul lah daripada sirah yang saya sebut tadi ni, jawatanku, ya, kelilingku dan bukan ke atasku. Sebenarnya kalau ikut betul-betul boleh jugalah dipakai kalau dia nak pakai. Tapi kepada orang kita ni, mereka ni dah tahu. Bila dengar je daripada jauh Allahumma hawalaina wala alaina, itu doa minta hujan kan. Contoh macam kita dengar doa makan, Allahumma barik lana, itu mesti makan tu kan, mesti makan. Walaupun kita tak nampak, dengar orang tu baca, kita tahu ni mesti makan ni kan, ini mesti makan. Allah apa ni dan sebagainya, macam-macam lah. Ya, jadi maknanya orang kita dah tahu ya, benda macam tu dia dah tahu.
Okey, jadi tuan-tuan, inilah kata tadi, judu alaina judu ni maknanya itulah turunkan kan, judu alaina judu, maknanya turunkan hujan tu kepada kita tuan-tuan kan. Maknanya jud tu maknanya macam ya awan tu datang pada kita ni, turunkan hujan. Okey, tu sebenarnya kalau ikutkan kita punya budaya, itu lebih baiklah, judu alaina judu. Tetapi kalau tuan-tuan boleh berlapang dada dalam bab Allahumma hawalaina wala alaina ni pun bukanlah satu masalah besar kan, tetapi mungkin jadi satu fitnah lah kepada masyarakat. Lebih-lebih lagi bila masyarakat tu sudah maklum, sudah tahu bahawa apa bacaan doa tolak hujan dan apa bacaan doa panggil hujan. Itulah cerita tadi kan. Maksud saya, ya, doa ni dia tidak kata hujan, dia cuma bagi isyarat, dia kata bukan atas kami tapi keliling kami. Dia tak ada sebut hujan ke, tak ada sebut apa semua, tapi itulah yang digunakan. Ya, yang digunakan tuan-tuan kan, yang digunakan ya untuk ni. Sama juga macam doa, macam saya tambah sikitlah ya, doa menyejukkan badan lah contoh kan. Kita tengah panas kat rumah, kita pun baca doa Nabi Ibrahim tu. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu sejuk. Ya narukuni bardan wa salaman, jadilah kamu wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim alaihissalam. Kalau ikutkan bacaan itu dipakai ketika Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api. Lalu Allah memerintahkan api itu supaya dia jadi sejuk dan selamat, selesa, bahagia untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi ayat ini orang macam saya pakai untuk rawatan Islam, untuk menundukkan jin. Contohnya, ya, kalau jin tu mengamuk, saya akan baca kan, ya narukuni, wahai api kau tunduk. Kan? Maknanya kita tahu tu api kan, ada tunduk. Jadi sekarang saya ada kes orang panas baran, anak dia panas baran, maka saya kata dengan dia, cuba Tuan Haji baca ya tu sambil tepuk belakang dia, urut belakang dia, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Alhamdulillah sampai hari ini dia kata bacaan itu, amalan itu sangat berkesan untuk anak dia. Ya, untuk anak dia tuan-tuan. Jadi maksud saya, doanya sudah ada tapi dipelbagai gunakan. Jadi kalau orang macam saya nanti dengar Haji baca ya narukuni, awak merawat siapa? Kan? Kan? Orang ni dengar nanti, ni awak amalkan ayat mana ni? Kan? Apa semua. Jadi pelbagai jenis. Orang demam, ada orang gunakan untuk orang demam panas kan. Maka dia baca doa tu, ya nar, wahai api, kamu sejuk dan sebagainya. Macam itulah. Jadi benda tu boleh dipelbagai gunakan selagi mana tidak dikhususkan doa tersebut. Jadi itulah saya kata tadi. Ya, jadi kalau boleh berlapang tu tak ada masalah. Jadi kalau rasa imam tu dia tak nak timbul lebih banyak fitnah, mungkin dia kena tukar judu alaina judu. Ya, kalau kata tak ada masalah, baca terus lah. Kemarau pun itu doanya, hujan pun itu juga doanya. Kan? Tinggal lagi itulah, kena tahanlah sikit. Kalau ada yang jenis peka kan, itu je. Okey, jadi cukup setakat tu. Ampun maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu